Okay, what is circular motion? Circular motion is motion in a circular path or motion which occur when bodies rotate around something. So, motion ni ada dua jenis circular motion iaitu uniform. Bila uniform circular motion, the motion of a body travelling a circular path at constant speed. Lagi satu jenis non-uniform circular motion, which is an object moving in a circular path has varying speed. So kalau dia ada speed yang berbeza, dia adalah non-uniform. Kalau speed dia sama, dia uniform. Okay. So apa contoh circular motion in real life? Contoh circular motion in real life, yang ni, Earth moving around the sun in its axis, electron moving around nucleus in atom, moving car in roundabout. Characteristic of uniform circular motion. The particle move in circular paths with fixed radius yang sama. Yang kedua, the magnitude of the velocity remains constant along its entire path. And yang ketiga, the direction of the velocity is always tangential to its path and in the same plane as the circle. The magnitude of velocity remain constant. Okay. Direction dia tangential. Okay. So maksudnya kalau objek tu okay, sekarang kalau kamu tengok daripada lukisan A2 ni, motion dia clockwise ke anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. So kalau objek tu berada on top of the path tu, awak rasa velocity dia arah mana sekarang? Speed dia arah mana? Arah kiri. Yes, di arah kiri ya. Okey, kalau objek tu berada di sebelah kanan, tengah-tengah kanan, so dia punya velocity dia arah mana? Ke atas. Atas ya. Okey. So that kalau kamu tengok velocity dia dia changing the direction ya. Tapi nilai dia sama but direction dia changing. Okay. Next. Okay, kita masuk ke angular displacement ataupun theta. Angular displacement is the angle undergone by an object from a fixed reference point. Dia punya unit radian ataupun kita boleh tulis rad. Lepas tu, consider an object which does move with uniform circular motion as shown. The length of circular arc or path S is given by S equal to R theta, which is theta is angular displacement and R is the radius of the circular paths. Tak ada gambar dia. Menunjukkan yang mana satu theta, mana satu R, mana satu S. Ada gambar dia tak? Tak juga. Warna pink ni adalah kita panggil path of the circular motion. Path ni adalah apa? Dia punya laluan dia lah ya. Okay, let's say your object kat sini. So dia starting ke sini. So untuk satu bulatan ni berapa dia punya angle dia? So one rotation angle dia adalah 360 degree lah, ataupun nilai dia kalau dalam radian ialah 2 pi ya. Okay. So this one kita panggil dia sebagai R dia. Alright. So katakan dia bergerak daripada point A ke point B. So dia akan membuat angle lah kat sini ya. So ini kita panggil theta Ini theta, yang ni tadi apa? R radius. Okay, so yang mana dia punya S dia? S dia adalah ni. Adalah S dia. So S tu adalah kita panggil sebagai laluan yang melengkuk tu. Itu adalah S dia.
apa formula macam mana you nak kaitkan antara S dengan R? S sama dengan Theta. R darab R theta. theta. So itulah So objek tu dia boleh bergerak daripada point sini dia akan bergerak sepanjang dalam bulatan tu membuat satu pergerakan circular motion Okay. Right, next. Ya, bagus soalan tu. So theta dia kena dalam radian. Okay. So Adwa nanti tunjuk tak macam mana cara nak tukar angle pada radian, rotation, revolution. Ada tak cara you all? Tak ada? Ya. Rotation atau revolution. Okay, madam terus tunjuklah. Okay. So katakan angle kat sini, katakan you nak bagi berapa angle dia? Cuba bagi angle sikit. 60. Tak berapa. 20. Okay. So kalau 20, let's say R dia 2 meter. So macam mana saya nak ukur S sekarang? So I have to change 20 degree to radian kan? So macam mana nak tukar 20 degree kepada radian? Degree to radian. Macam mana? 20. Kenapa per 180? Satu bulatan berapa? Satu bulatan berapa? 360. 20 bagi 360 darab untuk satu bulatan berapa pi? 2 pi. 2 pi. Ya. So macam tu lah. Dia dapat berapa sekarang? Cuba kira. 18 kali 2, 36 pi, betul? Terus pi per 9 kan? Okay. Itu S sama dengan R theta. So R kamu tadi berapa? Kita bagi 2 meter katakan Let's say 2 meter. So 2 kali pi per 9. So 2 pi per 9. Apa unit dia? S? Meter. Rad. Yes, rad. Unit dia rad Okay, kalau jawapan awak nak dalam 2 pi, dalam pi boleh, nak 2 kali pi bagi 9 pun boleh, mana-mana pun boleh jawapan awak Okay, now katakan saya ada dalam rad. Saya nak tukar kepada rad, tukar kepada degree. Katakan you nak berapa rad sekarang? Pi saja sudahlah. Okay, pi rad nak tukar pada degree. So pi bahagi berapa? 2 pi kali 360. So berapa? 180 degree. Yang tadi tu kat mana salahnya? Dekat 15 pi. 15 pi tu sebenarnya berapa revolution? Now kita tukar. Okay. So kalau 15 pi ada berapa revolution? 7. 7,5. Revolution. Pandai pun. 15 pi bahagi dengan 2 pi. So dapatlah 7.5 revolution or rotation. Sebab satu putaran 2 pi. Kalau 15 pi jadi 7,5 revolution Okay. Kalau dalam angle nak dapatkan revolution macam mana? Bagi 360. Bahagilah 360. Kan? Bagi 360 dia dapatlah. Katakan dia ada 90 degree. So bahagi dengan 360.
So, you dapat berapa? 1/4 kan? Revolution. Maksudnya 1/4 lah. Tak sampai satu bulatan di jalan. Kalau 1/4 maksudnya di jalan bahagi 4. So dia jalan sampai sini dulu. 90 degree kan? Madam, kalau Ya. degree nak ke revolution, tukar satu-satu boleh? Macam degree ke rad, rad ke revolution. Degree kepada revolution tukar satu-satu maksudnya macam mana? Macam saya buat degree ke rad dulu, lepas tu baru rad ke revolution. Oh. Boleh juga kot. Kalau ada contoh, kita tengok contoh. Ada lah dekat awak punya nota ada contoh tak untuk tukar ni? Tak, Oh, tak ada. ada, tak ada rasanya. Tak ada. Okay, kita tengok contoh chapter 6. Convert 224 degree to rad. Ni macam mana nak buat ni? Senang je kan? 224 bagi 360 kali 2 Okay. And then 4.55 rad to degree. So ni 4.55 bahagi 2 pi kali 360. Okay, kalau untuk kes yang ni 2 kali pi, maksudnya kalau you kena buka lah pi tu. Kalau tak buka pi tu, you tak boleh bahagi nanti ya. Okay, ini 4.8 rad to revolution. So kalau yang ni 4.8 bahagi berapa? 2 pi. 2 pi. Teruslah dapat revolution. Ya, terus dapat berapa revolution. Okay. You ada S equal to R theta. Dan apa lagi formula you ada? You kena tahu frekuensi. So apa dia frekuensi? 1/t. Frekuensi memanglah formula dia equal 1/t kan. Tapi what do you understand about the frequency? 1 circle in 1 second. Number of rotation. So dalam satu saat tu berapa rotation dia boleh buat? Itu kita panggil frekuensi. Tapi kalau period or T besar ni kita panggil period ya. T besar ni period. Siapa dia period? Apa yang you faham tentang period pula? Time taken to rotate to 1 second. Time taken to complete One round. one circle or one cycle or one rotation or one revolution. Okay. So ini unit dia apa? Second. Kalau frekuensi apa unit dia? Hertz. S negative 1 sebab 1/t Oh, bukan hertz kan? Hertz. ataupun hertz. Hertz ya. Okay. And then you ada apa lagi? Omega. So apa dia omega? Angular velocity. Omega is angular velocity. So apa dia punya unit dia? Rad per second. Rad second.
per second atau rate second negative 1. Apa formula untuk omega? Theta over time. Theta over time. Theta over time. Ataupun theta over time ni kita pakai nanti bila you belajar chapter 8 rotational rigid body. But in this case, untuk chapter 6 ni, kita gunakan omega ialah 2 pi f or 2 pi over t. Ya. Okay, so katakan apa lagi? Apa hubungan antara velocity dengan omega? V sama dengan R omega. V R omega, S R theta. Masa kamu buat eksperimen tu, alpha sama dengan A sama dengan R alpha. Ingat tak semalam kita buat eksperimen? A sama dengan R alpha kan? Yang kamu kira dalam table tu. Tapi A equal to R alpha kita tak gunalah dalam chapter 6 ni. Untuk chapter 6 katakan S sama dengan R theta, V sama dengan R omega. Okey, katakan kamu buat satu bulatan. Apa? Kalau yang tadi velocity tu kan dia Warna biru ni. R omega, kalau V equal to S over T tu sama. Sama. Yang ini kita nak tunjukkan kaitan dia antara V tu adalah linear velocity. Omega tu adalah angular velocity, velocity yang dalam keadaan objek tu berpusing. So velocity untuk berpusing dia lain ya. Angular velocity. R tu apa? R tu adalah radius dia. Tapi S tu adalah dia punya sekelepas dia. Okay, so kalau you tengok path ni, katakan objek tu kat sini lah ya. So ini center dia. So ini adalah R dia. Kalau objek tu moving anti-clockwise, so omega dia tu yang anti-clockwise. Ya, so ni omega dia. Omega dia. Angular velocity kan? Dia follow je lah path tu. Okay. Tapi you punya V kamu arah mana? Arah keluar. Okay, katakan mana? Arah mana? Kalau objek you kat sini. 90 degree from the 90 degree with apa? 90 degree tu you bandingkan dengan E atau radius. no, 90 degree with your radius. Okay, so nampak 90 degree dengan awak punya radius. So, your radial awak For example, objek kamu kat sini. So ini awak punya R awak. So V awak arah mana? Bawah. Ke bawah lah. Okay. So pergerakan ni ada acceleration tak? Ada. Okay. So kita tahu awak punya velocity awak nilai dia sama ke berubah magnitude dia? Sebab kita belajar, kita fokus kepada apa? Uniform circular motion. Maksudnya apa? Tak sama. Constant speed. Constant speed maksudnya apa? Velocity dia sama. Nilai magnitude dia sama. Magnitude tu maksudnya
Okay, let's say I letak VI dia ialah velocity initial dia 10 meter per second. So sepanjang dia bergerak ni buat circular motion ni, dia punya speed dia berapa? So VF dia kat sini berapa? 10 meter per second. 10 jugalah. Sebab bila you kata uniform circular motion, okay, dia punya speed dia constant. Boleh tak I kata velocity dia constant? Tak. Kenapa? Sebab direction dia change. Saya tak boleh kata velocity constant sebab direction change. Kalau velocity constant, direction dia sama, magnitude dia pun sama. Contoh macam ni. Kalau saya kata constant velocity, maksudnya objek tu kat sini, V dia kat situ, nilai dia 10. Objek kat sini, V pun sepatutnya kat mana? V pun mesti atas jugalah arah dia. Nilai dia 10. So, untuk yang ini, saya bulatkanlah. Dia sikit kan. Sebab ramai pelajar dia tak faham banyak kali cerita pun tak faham. Untuk kes macam ni, magnitude sama, direction sama, barulah you boleh kata dia constant velocity. Betul tak? Betul. Faham? Kalau yang atas ni, magnitude sama tapi velocity tukar. So kita tak boleh kata, direction tukar kan? Direction tukar. So boleh tak kita claim dia constant velocity? Tak boleh lah. So kita boleh kata dia constant speed. Sebab speed tu dia tak consider direction. Okay. Baik, so untuk yang atas ni, kenapa kamu kata dia ada acceleration? Sebab direction dia pun berubah. Ya, okay, cuba kita tengoklah. Bila direction berubah, macam mana dia boleh ada medium bagi analogi yang senang lah. Maksudnya kat sini, kita consider dia on y-axis lah sebab initial dia atas, final dia bawah kan. So you nak kira A sama dengan V tolak U over T. Katakan in 10 second katakan. Let's say T sama dengan 10 second. So V dia negatif 10, U dia 10 bagi 10. So you dapatlah nilai acceleration dia berapa. Ya. Dia ada acceleration because of the direction changing. Kalau direction dia tak changing, dia tak ada acceleration. Ya. Right. So arah acceleration arah mana untuk circular motion ni? Dalam pusat circle tu. Yes, always towards to the center. Sini arah isi gamma. Okay, kalau objek tu kat bawah sini, sini arah isi. Okay, alright. Boleh follow setakat tu? Aduh, macam tak bosan sangat kan? Sini objek. Okay, sini S tu lah. Angle dia. Okay, kalau tak ada, kita sambung pada jenis circular motion. Okay, yang ni 6.2. 6.2. Okay,
untuk centripetal acceleration. Centripetal acceleration macam Madam cakap tadi, dia produce sebab ada change in direction. Tapi Hazira bagi dia dalam bentuk presentation. Tekan slideshow lepas tu. Sekejap. Enable editing dulu kot. Oh, tak boleh. Kena tukar laptop. Kat si laptop ni tak boleh nak edit. Oh, okey. Cuba tekan slideshow kalau boleh lah. Okay. Sekejap. Yang ni saya dah tekan, keluar tak? Tak keluar, tak apalah sebab dia mungkin dia tak tekan. Sorry madam. Tak apa. Sekejap. Okey, sama. Okay, tapi slide berubah tak madam? Tak ada, sama je slide dia. Okay. Sekejap. Okay. Centripetal yang tadi ada produce sebab change in direction with constant speed. So direction untuk centripetal acceleration ni dia always towards the center of the circle and perpendicular to the linear tangential velocity. Tangential ni maksudnya dia ada 90 degree. Ni 90 degree. Betul tak, degree dengan apa? Yang dekat sini. Betul. Is 90 degree dengan apa? velocity. Salah. Velocity. Velocity 90 degree dengan dia punya radius lah Okay. Okay, seterusnya yang ni. The acceleration of an object moving in circular path whose direction is towards the center of the circular path and whose magnitude is equal to the square of the speed divided by the radius. So yang ni dia punya macam mana kita boleh dapat formula untuk centripetal acceleration. So daripada yang tadi angular equal to S over R. So berlakunya change in equation ni. So dapatlah akhir sekali kita akan dapat V squared over R. So V squared over R ni equal to centripetal acceleration. Ataupun kita boleh guna AC equal to R omega squared. Ataupun V omega. AC kan? AC tu adalah centripetal acceleration. So kita tahu dia sama dengan V square over R. Okay. So kamu boleh gantikan juga. Kalau kamu gantikan V sama dengan R omega. So gantikan V ni dalam ni. So you boleh dapat R square omega square bahagi dengan R. So kamu boleh juga dapat formula R omega square kan? Itu formula yang kedua lah. Atau apa ya, omega sama dengan ataupun you gantikan R. Okay. Main-main dengan formula je. Physics ni dia main-main dengan formula. So saya gantikan R sama dengan V per omega, R sama dengan V per omega So madam ganti sini R sama dengan V per omega. So V square bahagi dengan V kali omega. Betul? So yang dapat V omega. Boleh? So ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Untuk AC ya. So mana-mana nak pakai bolehlah, bergantung pada maklumat yang kamu ada. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Nazira cerita apa tadi? Satu lagi apa dia? Yang alternatif itu. So kamu tahu V sama dengan R omega. Dan omega tu adalah, kita tahu omega adalah 2 pi F or
2 pi over T. So in this case kita gantikan omega tu sebagai 2 pi over T. So gantikan V itu sebagai 2 pi R over T. Masuk sini. Okay. So 2 pi R over T kali dengan 1 over R lah. So ini square. So bila square 4 pi square R square over T square kali dengan 1 per R. Cancel. So dapat 4 pi square R over T square. So ini formula yang keempat. Okay. Settle. Kita ada equation centripetal force menggunakan Newton's second law. Jadi saya tak faham lagi tu. Tak faham? Okay. Okay, so kalau Yang ada acceleration, kalau ada acceleration to the center, maksudnya mesti ada apa? Kalau ada acceleration, dia mesti ada force lah. Force. So kalau ada centripetal force, maksudnya dia ada centripetal, kalau ada centripetal acceleration, maksudnya dia ada centripetal force. Centripetal force tu always towards to the center lah. So centripetal force itulah yang akan menyebabkan objek itu berpusing Dalam atau bentuk menjalani circular motion. Apa jadi kalau centripetal force tu hilang? Apa berlaku pada pergerakan objek tersebut? Dia melayang. Dia gerak Dia akan lurus. terbabas lah. Dia akan bergerak mengikut arah velocity, arah V tadi tu. Which is tangential to the radius. Ya? Yeah? Okay. So kalau bumi ni dia berpusing mengelilingi bulan berpusing mengelilingi bumi because of daya apa? Centripetal force tu datangnya daripada daya apa? Daya apa? Gravity. Daya graviti bumi terhadap bulan. Ya? Sebab itu bulan boleh mengelilingi bumi. Apa jadi kalau daya graviti bumi tu hilang? Apa berlaku pada bulan? Bulan jatuh ke mana? Dia nak buat slow motion. Dia akan terbabas dekat ni lah alam semesta lah ya. Tak tahu dia jatuh ke bumi ke tak. Rasanya tak, dia akan terbabas. So dia akan skidded. Kita panggil dia skidded. Sama juga kalau kereta apabila dia membuat putaran pada dia buat roundabouts, dia pusing roundabouts tu. So daya yang membolehkan kereta itu pusing ke roundabouts tu adalah ada satu net force yang kita panggil centripetal force. Okey, centripetal force itu disebabkan oleh apa? Friction. Friction daripada tayar tu. Sebab itu kalau awak masuk seleko atau buat roundabout, awak tak boleh laju sangat. Sebab friction tu bergantung juga kepada velocity of your car. Kalau velocity awak terlampau tinggi, menyebabkan dia dah tak balance dengan friction tayar tu, menyebabkan awak akan terbabas. Sebab friction tu membolehkan awak buat pusingan, pusing tu roundabout tu ya. Okay. So itu pentingnya centripetal force. So apa pentingnya centripetal force tu? Tanah Supaya terbabas. kita boleh berpusing. Supaya kita boleh berpusing. To keep us in a circular motion. Supaya kita tak terbabas ya. Okay, next. Tadi slide tadi mana? Slide sebelum. Ini. Yang ni. Okay, yang ni. So, sekejap. FC, kita ada formula FC sama dengan MA. F equal to MA. Itu formula yang umum. So, kalau you nak consider FC, centripetal force, disebabkan oleh MAC.
mass objek kali dengan centripetal acceleration dia. So tadi AC kita tahu dia adalah V square over R ataupun R omega square or V omega. So you gantilah. So you punya centripetal force it can be mv square over R or mr omega square or mv omega. Itu formula untuk centripetal force ya. Okay, next. Okay, yang ni yang equation yang tadi Minda cakap FC equal to mv squared over R. So direction centripetal force sama juga dengan centripetal acceleration dia towards to the center of the circle. Ya, betul. Okay, next. Yang ni kegunaan centripetal dalam kehidupan seharian. Macam kereta ni pusing, so dia ada friction. Disebabkan oleh friction. Sebab ada friction, lepas tu dia ada wujudnya centripetal force. Betul. Sama juga macam kita pegang bucket ni, kita pusingkan dia kat atas sebab kita ada tension force. Tension force tu lah yang akan menghasilkan centripetal force. Centripetal force. Apa jadi kalau tension, apa tu? Tali tu terputus. Dia melayang. Melayang ke mana kau rasa? Melayang membulat ke melayang lurus? Lurus. Melayang lurus ikut arah pergerakan T. Ya? Okay, next. Okay, next ni bumi. Okay, bumi pun dia perlukan force of gravity untuk wujudkan centripetal force. Betul? Okay. Next, yang ni. What happen if the centripetal force suddenly stops acting on the object? Macam ni lah, bila contoh tension tali tu putus, dia akan melayang dalam bentuk straight. Melayang. So dia ikut arah velocity ikut arah velocity. Okay, next. Okay, next. Yang ni Hasha sambung. Okay. Okay, untuk next uniform circular motion ada two types of circular motion. Satu horizontal dengan satu lagi vertical circular motion. Horizontal ni biasanya dia terjadi pada paksi X and vertical ni biasanya pada paksi Y. Dia bukan biasanya, dia memang. Okay, untuk horizontal circular motion contoh dia macam kat kipas. Kipas kita pada paksi X, dia tak menegak. And for vertical kipas macam mana ya? Kipas kat ceiling. Tapi kalau yang ceiling tinggi tu, pasal kalau kipas ceiling, kalau ceiling yang pernah tak awak tengok rumah lama-lama, ceiling dia tinggi sangat. Bila ceiling tinggi sangat, kipas tu dia perlu macam ada satu pemegang yang panjang sangat tu. Benar. Tak? Dia panjang dia punya pemegang dia, so that nanti you nampak kipas tu dia macam dia buat angle untuk berpusing tu. Kalau kipas kita biasa ni, you all tak nampak sangat dia ada angle dia. Ataupun pendelam. Yang batang dia tu. Ya. Kalau awak pernah masa tingkatan 45 buat eksperimen pendelam tak? Ada. Ada So pendelam tu awak pusing dia. So itu awak buat pusingan membulat. Instead of you hayun ke depan ke belakang, awak pusingkan dia. So bila pusingkan dia, itu telah contoh conical pendelam Okay. Untuk next vertical circular motion, contoh dia macam Ferris wheel ataupun roller coaster yang bila dia pusing bulatan tu. Tu pun dalam vertical circular motion juga. Okay, untuk horizontal ada 3 lah. Satu yang bucket tadi tu, yang contoh bucket tadi tu, awak hayun bucket in horizontal. Kedua, kereta berjalan pada roundabout. Yang ketiga adalah conical pendulum. Conical pendulum tu yang kipas yang panjang dia punya batang dia tu lah Okey, untuk vertical circular motion kita ada 3 juga, Ferris wheel. Apa contoh Ferris wheel dekat Malaysia ni yang kamu pernah tengok? Dekat Titi Wangsa tu. Dulu kat Titi Wangsa, sekarang dia dah pindah kat mana? ICT.
ICT ada, Melaka pun ada kan. Itu Ferris wheel. Kemudian lagi apa? Object revolving in vertical circle, maksudnya dia ada string ataupun ada string lah. Contohnya apa? Kalau kat Genting Highland tu ada tak yang macam sampan tu? Dia macam permainan tapi dia macam sampan. Kapalanan. Naik kapalanan tak? Oh, yang pusing tu kan? Yang kat Sunway Lagoon tu pun ada tu. Okay. Itu dan Sunway Lagoon ada kot. Dia macam kapalan tapi tak pusing sampai dia lah. Dia pusing maybe up to tak sampai 300 cc. Yang tu ya. Kemudian ada satu lagi selain Ferris wheel ada satu lagi lah rasanya kat situ. Apa namanya? Dah lupa. Kincir air boleh. Nanti kita tengok. Kincir air. Kincir air? Betul. Kincir air. Betul? Kincir air. Yes, bila sampai atas tu dia tuang air kan? Betul. Bagus. That one is satu contoh. And ada satu lagi contoh selain Ferris wheel. Apa nama dia? Eye on Malaysia. Apa? Eye of Malaysia. Eye of Malaysia tu Ferris wheel. That means kepala awak sentiasa di atas Ferris wheel. Ada satu roller coaster. Pernah naik roller coaster tak? Tak. Pernah. Kalau tak pernah tak apa. Tengok kat Jepun ada banyak roller coaster. Sampai dekat top tu kepala kamu kat mana? Terbalik. So itu beza antara roller coaster dengan Ferris wheel. Ya? Okay, so kita study lah nanti velocity dia. At top, at bottom. Okay, sambung Aisyah. Okay. So yang gambar kat tepi ni semua, yang ni untuk horizontal circular motion yang atas, and yang bawah untuk vertical. So inilah cara dia. Ni contoh dia macam kereta walk round the board. So ni guna formula mv squared r. Yang tadi lah, yang present tadi. Contoh untuk Madam buat. Next. Okay, so tu je untuk tu, and boleh dah bersoalan. Soalan apa nak buat ni? Satu soalan. Yang ni dia bagi, yang ni horizontal circle punya soalan. Dia bagi mass 150 gram. Tapi kita kena tukar in kg dulu. And attach to one string. So string maksudnya ada tension. And 1.1 meter long tu jadi radius kita. And the ball makes 2 revolution per second in horizontal circle. So 2 revolution tu apa tu dia? adalah kita punya frequency. So F dia berapa? 2 Hz. 2 Hz. Okay, next. Okay. And okay, so kita keluarkan maklumat dulu dia dah bagi. And then soalan pertama ni dia minta free body diagram untuk bola tu. So ada dekat situ. Ada A kita, ada kita punya radius dengan ada F, ada juga gravity mg kat situ. Okay. So for B, dia nak centripetal acceleration of the ball. So first kali kita kena tengok formula untuk centripetal acceleration. Formula dia V squared over R. So V dia tak bagi, kita kena cari V dulu. Kita nak cari velocity guna formula 2 pi R over T ataupun 1/T tu kan sama dengan F frekuensi. So kita boleh jadikan dia jadi 2 pi R F. So masukkan je maklumat, ada R dengan F kat situ, dapat velocity 13.8 mm per second. Lepas tu boleh cari centripetal force macam centripetal acceleration macam biasa. Okay, question B2, dia minta magnitude of tension. So nak tension. So tension guna formula tension je, MA, T equal to MA.
And then masukkan mass dengan acceleration tadi dah dapat. And then dapat 26 Newton. Macam tu. Oh, saya awak tengok ya, total Fx equal to Fc. Ya. Maksudnya daya bersih dia adalah Fc. Fc tu bukan daya yang awak nak campur tolak. Fc tu adalah daya bersih. So total Fx equal to Fc dan Fc tu adalah MAC or mv square over R or mr omega. So apa yang menghasilkan Fc tu? Yang menghasilkan Fc tu untuk kes ni cumalah tension. Ya. Jadi T sama dengan Fc or T sama dengan MAC. So dapatlah nilai tension dia. Okay. Lagi ada soalan lain? Ada lagi satu soalan. Boleh. Okay. Okay, next. Ni kena betulkan Hasha. Ya. Yang ini motion in vertical circle ke motion in horizontal circle? Ni horizontal. Yang ni in horizontal. Ya, sebab horizontal case kita ada apa tadi? Tali tu yang kat atas tadi and then motion around a curve. Ya. Unbank tu maksudnya apa? Flat. Rata. Apa boleh bagi? Rata. Kalau yang bank tu macam mana? Bagi contoh. Dia orang suka yang dia berjalan in bank track. Yang basikal dekat velodrome dekat. Oh. Oh, velodrome tu boleh Macam ada kat hujung tu. dia macam ada naik kan. Ataupun ada sukan ekstrim. Sukan ekstrim ni dia tak tahulah kalau you suka tengok cerita macam fiction sikit. Dia pertandingan naik kereta, pertandingan lumba kereta tapi dia punya track dia bukan rata, dia track dia bank track. Maksudnya semakin lama track dia semakin naik tapi naik macam tebing yang curam. Pernah tengok tak? Tak pernah. Nah, madam. Lelaki tak pernah tengok. Lelaki suka tengok cerita fiction kan? Pernah. So itu bank track. So untuk kes kita cuma unbank track iaitu track yang rata tapi dia circle. Teruskan. Okay. So dia bagi mass 2000 kg around circular turn of radius 20 meter. And dia bagi mu kat situ sebab coefficient of friction. So tu mu dia 0.7. So untuk A dia suruh sketch a free body diagram of the car. Macam biasa je, sama. Ada weight mg, ada normal force, ada A dengan ada frequency. So question B tu saya tak faham sangat. Okay. Tak apa, cuba dulu. Mana? Solution dia? Kenapa dia guna ni, madam? Kenapa dia guna? So yang menyebabkan kereta tu ada centripetal force ialah because of friction. So sekarang kita in horizontal. So total Fx sama dengan okay. Boleh? Boleh. Okay. Total Okay, so Fx tu total sama Fx dengan sama F dengan frekuensi. Fc kan? Tapi Fc tu adalah mv square over R. Okay. Yang ni dia guna formula total Fx. Fx equal to mv square over R. Total. So awak gantikan kat situ, centripetal force dia ada V square over R. Dan yang menghasilkan Fc tu adalah friction dia. Lepas tu and then frekuensi dia tu sama dengan mu mg. So pindah-pindah macam biasa, alihkan kuasa dua tu. Hasha, lain tak okey ke? Madam yang lain tak okey ni. Saya tak sure.
Dengar tak suara saya? Dengar. Ya, dengar. Ada MV square. Square tu kita pindahkan macam biasa. Masukkan and then dapat lah velocity dia. Single kan velocity tu. Macam tu. Saya cuma tak faham kenapa ni Cik Mariam, kenapa total fx tu dia sama dengan frekuensi. Bukan frekuensi tu. Itu F tu adalah simbol untuk friction. Oh, F friction. kecil. Okay. So friction Okay. adalah mu n kan. Friction ialah mu n dan n adalah mg. Nampak tak atas tu total Okay. F equal to 0. Okay. Okay. So simbol ni kadang awak confuse, simbol dia sama kan. F tu friction F kecil, frekuensi pun F kecil. So you kena tahulah masa bila nak guna. Okay. Ada soalan tak kat situ? Thank you Asha. Welcome, madam. Alright. Okay, so angle yang diberi adalah 5 degree. So now kita sketch the free body diagram. Apa-apa pun kita akan back to chapter 4 lah, sketch the free body diagram. So yang awak nampak sini adalah, saya tak suka lah macam ni. Saya suka yang, alright, so free body diagram. So ini awak punya pendulum awak. Jadi ada daya apa? Mestilah ada weight dia kan. And then dia ada tension arah sini. So which is the angle berapa? 5 degree ya. Itu body diagram. Baik, set di electric tension dia lah. Tension tu you have to resolve into Tx and Ty. Ya. So kalau Tx arah mana? Arah kiri ke arah kanan? Kanan. Betul-betul. Arah kiri. Arah kanan. Sebab dia berpusing kat sini. Okay. Sini tension awak. Okay. So tension sama arah dengan Fc. So ini adalah Tx. So Tx tu yang menghasilkan centripetal force ya. And then T apa? Ramai sangat senyap kat sini. Izzat ada Izzat? Tx, Ty arah mana Izzat? Petang-petang ni dah lena kan korang. So ini Ty dia lah. Atas. Okay. So Ty formula dia jadi apa? Ty sama dengan T cos ke sin? Cos. Cos. And Tx adalah T sin theta. Okay. So pelajar yang so ini Ty, ini Ty, so ini Tx. Tx bersentang angle sin theta. Alright, so kalau nak cari nilai T, kita kena guna total Fx dan total Fy lah. Kena tengok balik awak punya chapter 4 punya konsep. So total Fx sama dengan apa? Fc. So daya yang ada pada komponen X tu yang menghasilkan Fc adalah Tx kamu, which is Tx adalah T sin theta sama dengan Fc. So T sin 5 sama dengan Fc ni kamu boleh gantikan dengan apa? Mv square over R atau MAC? MAC. MAC. Boleh? Okay, equation 1. And then equation 2 total Fy
equal to 0 sebab dia bukan bergerak pada y component, dia cuma bergerak pada x component. So daya yang ada pada Fy apa? Ty or T cos Y. theta sama dengan tolak Ty tolak mg sama dengan 0. So mg ada, dia ada. So bolehlah cari T ni kan, so T cos theta satu bahagi dengan cos ni. Nampak tak jawapan dia? Nampak kan? Dan ni. Itu 88 maksudnya. Okay. Itu 88. Okay, selepas tu barulah you boleh cari radial acceleration . So radial acceleration adalah AC dia akan naik. Alright. So itu contoh untuk pendalam nikel, pendalam . Baik, untuk case vertical kita ada objek tadi, contoh macam kalau dekat sampai lagoon ke, dekat Genting Highland ke, kalau kamu pernah tengok lah, dia macam sampan lanun kapal lanun. So dia ada macam ni, lepas tu dia ada ataupun bukan tali lah, dia pakai wire. So dia, ini kapal dia kat sini lah. So nanti dia akan swing ke atas, swing ke sana . Dia naik turun macam tu kan. Nah, naiklah, saya tak naik, tak takut . Okay, ini contoh dia untuk penyimpanan. Kita akan terus terbalik macam naik macam so tu you punya normal you akan berada di bawah, kepala you kat bawah . Okay. Baik. Jadi macam ni kita nak tackle ni. So, Madam. you ada objek in elastic. So radius bagi berapa? Kita akan ada and then vertical circle of radius R sama dengan 0.55 meter. Tukar siap-siap dalam meter. And dia bagi V, constant speed dia adalah so kita nak cari tension dekat point A, point D and point E. So point A, point D, and point E and point F. Baik. So ini awak punya center. Kalau dekat A, arah tension dia adalah arah mana? Bawah. Bawah . Okey, apa lagi daya yang berada di bawah? Okay. Awak dengar suara saya putus-putus ke ataupun clear? Clear. Okay.
Okay, and then kita ada centripetal force dia. Of course, centripetal force ni arah dia always towards to the center lah ya. So, ini centripetal force saya FC. So, centripetal force ni adalah net force lah. So, at point A, total Fy sama dengan apa? FC. Net force dia adalah FC. So, daya yang ada pada Fy itu daya apa? Yang value campur ke tolak T? Campur. Kenapa campur arah dia sama Direction sama. Okay, so kalau nak cari tension. So untuk F ni, direction sama. So FC ni kita pakai MR because kita ada, ya. Tolak W ialah N. Kiralah nilai dia. Okay. Masukkan 5 kali dengan V dia 3 square. Bahagi dengan radius dia 0.55. Tolak 5 kali 9.81. Okay, dapat nilai tension dia. Berapa nilai tension dia? Cuba kira. $32.77. 32.77 Newton. Okay, itu at point A kan. Now kita tengok at point B. At point D. D kat mana? Point D. At point E dululah. Kita tengok at point E. So ni kat bawah. So arah tension dia arah atas. And then arah weight dia arah bawah. And then apa daya lagi kat atas? FC. So F net je lah. So equation kamu akan jadi total Fy equal to FC. Okay, siapa tolak siapa? Yes, tengoklah FC arah mana. FC arah atas, atas tolak bawah. Okay, so tension sama dengan M V square over R campur W. So dapat berapa? Masukkan nilai. Kira? Berapa dapat? Ada siapa-siapa nak jawab? Senyap aja semua. 130.87. Okay, so you tengok kat mana tinggi dia punya tension? Kat atas ke kat bawah? Kat atas 32.77, kat bawah 130.87. Kat bawah. So kat mana possibility untuk tali tu putus? Atas ke bawah? Bawah lah sebab tension. Bawah lah sebab tension kat bawah dia paling besar. Masa tu possibility dia lebih tinggi lah untuk tali tu untuk putus. Ya? Kalau logiknya awak nampak macam kat atas kan? Tak. Sebenarnya tension dia paling besar dekat bottom. So kalau tali ni nak putus masih dekat bottom. Ya? Okay, so dekat D ni boleh kira tak tension dia? Tension sama dengan FC lah, ya. Sebab dekat D ni arah tension, ni arah FC. So
So total F X sama dengan FC. So tension sama dengan MV square over R. So ini nilai tension dia. So berapa nilai tension dia? 5 3 square bahagi dengan 0.55. That is the tension. Sebab hanya tension yang menghasilkan centripetal force dia. Okay, so settle. Ada soalan tak setakat tu? Kalau tak ada, Madam pergi pada contoh yang terakhir. Ada. 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 Okay, so contoh yang terakhir ialah motion in vertical circle. So kalau kamu tengok kereta ni, dia bergerak. So bila dia dekat top, normal dia ke bawah So normal dia kat sini. Normal weight dia arah mana? Bawah juga. Bawah. FC dia pun arah bawah. Okay, kalau dekat bottom, normal atas. Weight dia bawah. FC dia atas. Itu beza dengan yang tadi tu. Yang tadi untuk dia samalah dengan tadi tu. Untuk case yang ni kan, tali tu pun dia sama juga tension. Dia sama case dengan tension untuk yang ini Okay, so cara yang nak tackle sama juga. At B total F equal to FC, so normal plus weight lah. Manakala at A total F sama dengan FC, so normal minus weight. So biasa yang ni dia minta kamu cari normal lah Okay, so itu boleh selesaikan sendiri. Alright, so kita tengok Ferris wheel. Ni Ferris wheel. Kalau Ferris wheel, masa dia berada ke atas, normal dia tetap di atas sebab kepala kamu di atas Eye of Malaysia tu. Bila you naik Eye of Malaysia, kepala awak sentiasa berada di atas So normal you kat atas, weight you kat bawah, FC kamu kat bawah. Tu at top. So equation awak akan jadi apa? Total total Fy sama dengan FC. So apa daya dia? Weight tolak normal ke normal tolak weight? Yes, weight tolak normal. Okay, so normal kamu ialah, normal kamu jadi apa? Weight tolak FC. Okay. Tapi kalau at bottom, okay, so katakan ni kat bottom, normal awak atas, weight awak bawah juga, tapi FC awak arah sana. So at bottom total Fy sama dengan FC. So siapa tolak siapa? N tolak W. N tolak W sama dengan FC. Balik So normal kamu adalah FC campur B. Normal. Okay. Boleh? So bila nak selesaikan at top, dia nak cari apa? Normal force So at top ini, at bottom ni. Alright. Okay, ada lagi ke semua orang dalam kelas ke dah tertidur atas katil ke? Ada lagi.
Ada. Ada. Sebab dengar Hasha dengan Tan Keti je. Yang lain senyap aja. Ada madam. Ada? Okay. So faham? Ada soalan tak? Faham. Faham.